Sakit perut antara masalah yang sering dihadapi bukan sahaja oleh golongan dewasa tetapi juga kanak-kanak. Ia mungkin dianggap perkara biasa yang akan berlalu pergi dalam tempoh yang singkat. Tetapi jika masalah seperti sembelit atau cirit-birit kerap berulang, ia boleh mengakibatkan komplikasi lain. Sepanjang 1 jam bersiaran, saya bersama pakar serta tetamu jemputan akan mengupas mengenai masalah pencernaan. Semua ini dalam Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika anda mempunyai apa-apa soalan ataupun pendapat yang ingin dikongsikan, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau anda boleh tinggalkan komen di poster Hello Doktor di mana-mana laman media sosial TV3. Dan sebenarnya sebelum kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, jom kita saksikan dulu tentang status COVID-19 di Malaysia hari ini. Baik, kalau kita lihat di paparan skrin, hari ini terdapat 10 kes baharu dan menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 183 dan jumlah kes yang sembuh juga 10. Menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhannya seramai 8,959 dan alhamdulillah hari ini tiada jumlah kematian dan jumlah kematian kekal 125 orang. Baik, dan seperti biasa kepada anda penonton, ke mana jua anda pergi, pastikan anda menjaga jarak fizikal anda bersama orang lain, pastikan anda sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut dan menjaga kebersihan setiap masa dan sama-sama kita cegah COVID-19. #kita jaga kita. Baik, jom kita teruskan topik pada hari ini. Sebenarnya bukan mudah untuk kita mengesan masalah yang tak boleh dilihat dengan mata kasar seperti masalah pencernaan. Oleh itu penting untuk orang ramai, kita semua untuk tahu tentang simptomnya. Lebih-lebih lagi ibu bapa, kerana masalah pencernaan ini bukan sahaja dalam kalangan orang dewasa tetapi juga kanak-kanak. Dengan itu, untuk membincangkan topik pada hari ini, kita bersama pakar jemputan kita, Dr. Azam Muhammad Noor, iaitu perunding pediatrik dari Hospital Pantai Kuala Lumpur. Apa khabar, Doktor? Sihat. Sihat. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih kerana bersama Hello Doktor pada hari ini. Dan bercakap mengenai sistem pencernaan, sebenarnya sihat sistem pencernaan seseorang itu, maka sihatlah tubuh badannya. Boleh Doktor terangkan kepada penonton Hello Doktor, kenapa pentingnya sistem pencernaan yang sihat ni? Penting kerana kita tengok kan sistem pencernaan kita ni besar ya. And kalau kita lihat dia lebih kurang 70% daripada immune function kita berada pada sistem pencernaan. Banyak yang tak berapa faham perkara tersebut kerana di dalam sistem pencernaan kita atau usus kita terdapat trillions of bacteria. And these bacteria are working together and dengan cara begini mereka memberi sistem imunisasi yang lebih bagus atau lebih kuat kepada kanak-kanak ataupun individu tersebut ya. So the gut is not just a matter of absorption of makanan ataupun untuk absorb nutrition, but it's also important in immune function and juga penting dari segi dari segi kesihatan secara keseluruhannya ya. So this is how important gut is. Sebab setiap pemakanan kita pun perlu dijaga dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita fikir masalah pencernaan ni perlu dijaga apabila dewasa sahaja. Tapi kanak-kanak pun kadang-kadang bila sakit perut kita mungkin tak ambil berat. Ingatkan anak-anak macam saja tu tak nak pergi sekolah kot. Tetapi sebenarnya dari kecil pun kita kena jaga sistem pencernaan dia. Boleh Doktor terangkan? Betul. Masalah pencernaan bermula daripada awal lagi. Daripada kalau boleh dalam umur sebulan pun dah mula dapat masalah pencernaan ni. Pernah tak awak dengar masalah seperti kolik ataupun sawan tangis? Sawan tangis ni adalah satu masalah pencernaan di mana makanan ataupun susu yang diambil oleh kanak-kanak tersebut mungkin tidak dapat dihadam dengan bagus, menyebabkan kembung atau gas is being produced and kembung ni menyebabkan kanak-kanak tu menangis. That is as small as 1 month of age. Kadang-kadang mereka akan mendapat masalah reflux di mana susu tu naik ke atas kepada esophagus menyebabkan mereka merasa sakit
dan menangis dengan sebab lebih kalau kuat. kita lihat pun doktor, kebanyakan macam ibu-ibu muda kan, anak-anak kecil, biasanya masalah anak-anak kecil ada masalah perut kembung. Yes. And mereka tak tahu kenapa punca ni. And punca ni bukan senang kita nak dapat tahu. Kerana dari sekarang ni pun kalau kita ikutkan masalah kolik ataupun diorang kata sawan tangis ni, tidak satu perkara yang spesifik yang kita boleh dapat. Tetapi bila kita lihat dan analyse, kemungkinan terdapat alahan ataupun kepada pemakanan yang diambil menyebabkan usus tu kembung seperti kalau katakanlah kalau bayi itu tidak diberi susu ibu, itu susu ibu ni penting kalau diberi susu artificial formula di mana susu ni boleh menyebabkan alergi kepada usus tersebut, menyebabkan gas is being produced dan menyebabkan kanak-kanak tu berasa kembung dan menangis dan sebagainya. And then apabila mereka meningkat lagi, masalah ni berlainan pula. So masalah dengan sistem pencernaan ni berubah mengikut usia kanak-kanak tersebut. Pada masa yang lebih besar pula, itulah kita boleh dapat either masalah sembelit ke ataupun masalah pun intolerance to food, dia akan dapat cerit berit dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok ini ada beberapa jenis pencernaan, antaranya penyakit appendix, gastrik, sembelit, buasir, diarrhea dan jangkitan cacing, dan ini semua disebabkan oleh sistem pencernaan, doktor. Yes, benar. Tetapi kalau dari segi sembelit pula macam mana? Okey, beberapa faktor yang menyebabkan masalah pencernaan. Kita boleh divert. Kita boleh what do you call this? Categorize it into things like katakanlah infection. Infection tu is seperti macam gastroenteritis. Ini disebabkan kuman yang menyerang sistem pencernaan tu, menyebabkan kanak-kanak tu akan mendapat cerit berit, muntah dan demam. This is gastroenteritis ataupun inflamasi usus disebabkan oleh virus. Atau salah satu virus yang penting yang menyebabkan banyak kanak-kanak dapat cerit berit ialah virus yang dinamakan rotavirus. Tapi ada juga mengatakan gastrik ni sebab tak makan, perut kosong. Gastrik dan gastroenteritis ni berlainan. Berbeza. Gastroenteritis ni adalah inflamasi usus. Gastrik ni is a layman term yang kita katakan terdapat banyak asid di dalam perut menyebabkan kita dapat gastritis atau inflamasi di bahagian usus tu tersebut. So gastrik ni puncanya ada berlainan pula. So gastroenteritis ni disebabkan oleh virus ataupun kuman yang disebabkan. Dan ada juga dalam kalangan kawan-kawan saya yang dah berkahwin dan yang ada anak, ada dalam kalangan mereka, anak mereka tak cukup minum air, dan adakah itu menyebabkan mereka susah untuk membuang air besar? Betul, tetapi kan Hawa, kita kena hati-hati. Like for example, bagi kanak-kanak yang kecil, katakanlah di bawah umur 6 bulan atau setahun, jika mereka ni is given susu formula, katakanlah diberikan susu formula, kan, kita kena hati-hati pasal banyak ibu bapa mengatakan, kerana najisnya keras, kita cairkan susu tu. Kan kita pernah dengar kan dicairkan. Tetapi apabila mereka mencairkan susu tu, lebih bermasalah akan berlaku kerana nutrien daripada susu tu tak akan mencukupi. So this is something yang kita penting kita kena tahu. Jadi kita kena berhati-hati apabila kita untuk memberi rawatan. Tetapi bagi kanak-kanak yang lebih besar, di mana mereka dah mula makan dan semuanya, yes, kalau kita bagi dia lebih, kalau mereka tak minum air, mungkin najis dia akan keras. Tetapi yang lebih penting ialah untuk memastikan pemakanan mereka betul. Dari segi adakah pemakanan dia mengandungi serat atau fiber yang berpatutan, adakah mereka cara makanan dia seimbang. Dengan cara begitu kita dapat memastikan yang the gut health is preserved dan juga dia tak dapat masalah seperti sembelit dan sebagainya. Bukannya saja berapa banyak air dia minum, tapi pemakanan juga. Macam-macam lagi yang kami pasti penonton Hello Doktor nak tanya kepada doktor. Simpan dulu soalan. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi kami. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai najis. Apa jenis najis yang dianggap normal, berapa kerap seseorang seharusnya membuang air besar. Mungkin ada yang menganggap ini sesuatu yang jijik, tapi sebenarnya penting untuk kita ketahui. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Hello Doktor. Kembali selepas ini.
Selamat kembali, anda masih bersama kami di Hello Doktor, membincangkan topik masalah pencernaan. Sebelum berehat tadi, kita telah membincangkan dan memahami tentang punca-punca bagi masalah pencernaan dalam kalangan dewasa dan juga kanak-kanak. Dan sekarang kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Masih bersama kita ialah Dr. Azam dan juga kita ditemani seorang pelakon cantik manis, Ika Nabila. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya, ceria hari ini. Walaupun cuaca agak mendung kat luar. Yes, I memang ceria. Ika ceria dengan kita hari ini. Okey, baik doktor, tadi kita pun dah bincangkan tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah pencernaan. Dan tadi kita pun ada sentuh tentang pemakanan anak-anak kecil. Selain daripada pemakanan, sebenarnya gaya hidup pun mempengaruhi sistem pencernaan seseorang itu. Kanak-kanak pula bagaimana, doktor? Penting, gaya hidup ni penting. Okey, kita tengoklah satu senario di mana kanak-kanak bangun daripada tidur, dah bangun nak pergi ke sekolah pagi-pagi, mereka terus basuh gigi, terus pergi ke sekolah, ya, di mana mereka tak membuang air besar, ya, dan sampai ke sekolah, dia nak buang air besar, toilet dia oh my god, ya, tak bersih, dan mereka tahan lagi sekali, ya, dan mereka balik ke rumah, dan bila balik ke rumah, benda tu dah tak ada lagi, dah the urge nak buang air besar tu dah tak ada, and this can lead to constipation. Senario kedua, saya tengah main komputer, saya sakit perut, tahanlah dulu, saya main. Again, these are the things that can actually lead to constipation, di mana mereka tak ada habit of passing motion dengan secara regular. So this is important. Banyak kita lupa. Jadi sebenarnya habit of passing motion ni is important. Pagi-pagi pastikan mereka buang air besar. Kalau mereka tak buang air besar, ni pada kanak-kanak lah, dudukkan dia kat atas potty tu. Kalau mereka dapat buang air besar, kita bagi dia reward kerana mereka were able to pass motion. So this is how we deal with children yang ada masalah constipation. Okay. Itu kalau ibu bapa yang ada anak-anak yang dah besar sikit, kan. Tapi macam Ika sendiri mempunyai seorang bayi 10 bulan, Muhammad Noah Zain. Betul. Sedap nama. Okey, macam mana pengalaman Ika sebagai ibu muda, kan, sepanjang membesarkan Noah selama 10 bulan, ada apa-apa komplikasi ke ataupun yang rasa macam ini sebenarnya menjaga seorang bayi ni? Okey, Ika waktu Ika dah jadi ibu ni, baru Ika fikir, bila dah jadi ibu ni, baru I aware dengan warna najis, tekstur najis tu. I tahu bila awal-awal melahirkan Noah Zain, najis anak I kena warna hitam. Lepas tu najis anak I kena warna kuning sebab dia fully breastfeed. Yes, exactly. And then I memang aware sangat. I memang tengok berapa hari sehari berapa kali dia membuang, and then berapa warna najis dia macam mana. Memang I aware. Sejak jadi ibu. Sebelum ni I tak pernah peduli pun pasal najis. Bagus Ika ni, sebenarnya dia tahu, dia ambil tahu tentang jenis-jenis najis, warna macam mana, tekstur macam mana, texture. Kan. Okey, nampaknya kita ada panggilan Fatin dari Kuala Lumpur. Hello. Hello Fatin. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Hello. Okey Fatin, silakan, nak tanya apa tu? Okey, doktor, saya nak tanya, anak saya setahun 8 bulan. Dia bawah setahun, dia hari-hari membuang tau, tapi lepas tahun sebulan sampai sekarang, tahun 8 bulan, dia ada masalah untuk membuang. Kadang-kadang tu sampai seminggu tak buang. Lepas tu, saya akan pakaikan dia ubat yang picit melalui buntut tu. Lepas tu, saya bagi dia ubat untuk lembutkan najis tu juga. Lepas tu, opsional yang kedua, saya rasa mungkin dia tak boleh makan nasi lagi. So, saya bagi dia makan bubur. Dan bubur tu, saya akan, kadang-kadang tu saya akan blend semua ayam, ikan apa, sayur-sayur untuk bagi dia senang lawas lah, kan. Tapi masalah yang sama juga, dia masih ada masalah nak membuang. So lepas tu saya ada terbaca hari tu suruh letak bayam dalam bubur tu, kan. So saya letaklah bayam dalam bubur tu. Dalam seminggu memang hari-hari dia berak. Cumanya saya nak tahulah kalau hari-hari makan bayam tu ada efek tak untuk buah pinggang dia. Lepas tu betul ke saya bagi dia makan bubur sebab umur dia dah tahun 8 bulan dan dia masih menyusu badan lagi sampai sekarang.
Okey, terima kasih Fatin atas soalan itu. Sama-sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Doktor yang diterangkan oleh Fatin tadi, macam mana? Well, I mean, we'll start off dengan frekuensi membuang air besar. Ya. Okey, frekuensi membuang air besar ni berlainan. I mean, tak semestinya kanak-kanak kena buang air besar tiap-tiap hari. Ya. Kadang-kadang mereka akan buang sekali selang sehari atau 2 kali sehari. Itu kira normal? Itu asalkan mereka tak selesa, tak ada masalah sakit perut ke ataupun mereka aktif, tak ada satu yang kita nak bimbangkan sangat. Ya. Tetapi kalau dah sampai 7 hari itu, it's a bit too long lah. Ya. Terlalu lama lah itu. Jadi itu masalah yang agak important. Okey, daripada apa yang kita terangkan sini, agak ketara apabila puan memberi bayam, dia akan membuang air besar tiap-tiap hari. And bayam tu is a fiber. So in other words, your child, kemungkinan anak puan kurang dapat makanan yang berfiber. Apabila kita beri fiber kepada kanak-kanak tersebut, dia akan buang air besar dengan elok lah. Ya. And then satu lagi perkara yang agak saya bimbangkan ialah kalau kita biarkan dia bermakan makanan macam porridge katakan untuk waktu yang lama, nanti bila kita biasakan kanak-kanak ni makan benda-benda yang lembut, ada susah untuk kita memberi dia makanan yang lebih berkeras sedikit. Sebab terlalu biasa makanan yang lembut. Children ni kan dia ada creature of mereka ni creature of apa? Kalau tiba-tiba mereka suka makan tu, dia makan tu saja, dan susah nanti kita nak ubahkan. Jadi kita kena diversifykan pemakanan dia. Walaupun dia tak nak suka pun kita bagi. Tidak semestinya bila kita beri nasi yang dilenyekkan ke atau bukan bubur, dia akan menyebabkan dia sembelit. Ya? Ada banyak perkara yang boleh menyebabkan kanak-kanak sembelit. Salah satu perkara yang saya nak terangkan juga ialah kita kena hati-hati apabila kita memberi yang enema yang masuk dalam punggung tu, menyebabkan mereka membuang air besar. Kerana apa yang kita akan dapat nanti ialah usus tu akan jadi malas. Kerana memaksa. Yes, kerana tiap kali kita beri ubat tu, dia akan buang air besar. Jadi usus tu takkan doesn't work very well. So they become very lazy gut, they call it. Ya. So itu satu perkara yang penting kita kena tentukanlah. Ya. Okay, kalau tadi doktor pun dah terangkan mengenai kekerapan membuang air besar untuk bayi, Ika pun tadi dah cakap dah tahu warna ni macam mana, tekstur ni macam mana. Jom kita tengok bingkisan ini macam adakah warna-warna ini jenis-jenis warna najis ni. Lepas tu boleh doktor kongsikan. Okey, kita ada hijau gelap, kuning keperangan, hijau, jenis putih, kehitaman, kemerahan. Baik, mungkin doktor boleh bezakan macam kalau Ika sendiri berdasarkan yang grafik kita tengok ni. Mana ni pilihan? Kuning. Kuning yang menjadi pilihan tiba. Kuning nombor 2 dari kiri itulah. Ya, yes. Okey, kalau doktor sebenarnya warna kuning kan, tu warna ni tak menentukan sangat masalah najis. Okay. Warna ni is the transition of najis melalui usus. Lebih hijau dia lagi lebih banyak bile dalam najis tu, bermaksud kecepatan benda tu bergerak dalam usus lah. Ya. Jadi memang betul lah kalau katakanlah warna tu golden yellow, meaning the digestion is a bit more complete lah. Ya. Tetapi kalau hijau tu bermaksud kita makan lepas tu masuk ke usus lepas tu keluar dengan cepat. That's why a bit green. Tetapi dia tak ada menentukan masalah sembelit. Tekstur yang penting. Macam mana bentuk najis tu yang penting. Tapi kalau kita tengok tadi ada kemerahan, kehitaman tu macam mana pula? Kemerahan tu kita takut kalau ada darah. Kalau darah tu berlainan bukan dari merah lah. Macam you can get darah dalam najis tu. Itu yang kita risau. Hitam ni kalau katakanlah saya ada pendarahan dalam usus and darah tu dicerna oleh usus saya, bila dia keluar dia akan hitam, and hitam ni sehitam rambut ya. And bau dia pun agak terlalu busuk ya. This is what we call melinic stool. Itu yang kita bahayakan lah. Tetapi keselaluan untuk kanak-kanak kecil ni, najis warna dia tidak selalu kita bimbangkan sangat lah ya. Tapi kalau warna tu hijau, kita rasa mungkin transition of the food is a bit fast. Kalau Ika sendiri awal-awal dulu terkejut tak? Lepas tu mula belajar macam mana? Okey, mula-mula lepas melahirkan tu, bila anak kerap membuang air risau, I terus call doktor tanya, betul ke sehari sampai banyak kali membuang? Doktor cakap, yes, memang betul. Betul ke najis yang awal-awal ni warna hitam? Baby baru lahir memang najis warna hitam. So, I rasa relief, I lega. Yes. And then lepas tu bila najis dah bertukar warna kuning, and then as he grow older, sekarang ni, bigger, 10 bulan, dia dah makan. So, I risau, dia tak membuang sekerap dulu. Sekerap waktu dia tak makan lagi lah. So lepas dia try solid food, I tengok pula dia punya tekstur dia. Takut dia macam
macam Keras. cirit ke ataupun terlalu keras ke, sehari dia buang banyak ke sikit ke macam tu. Okey, kita dah bercakap tentang tekstur dan sebagainya. Yes. Banyak lagi nak tanya doktor. Tapi sebelum tu mari kita saksikan soalan daripada selebriti. Hello doktor, Naim nak tanya, berapakah kekerapan normal seseorang untuk membuang air besar? Itu dia soalan daripada Naim Daniel. Okey, silakan. So like I said, kekerapannya terpulang pada seorang individual tu ya. Macam katakan baby dia sampai 8 kali sehari pun ada ya. Sikit tapi 1-2 yang banyak. Tetapi as we grow older, satu kali Sehari sekali. Sekali is okey. Sekali dalam 2 hari pun okey. Asalkan dia tak menyebabkan mereka sakit perut. Ataupun rasa kembung perut dia. Jadi benda-benda ni yang lebih penting yang kita pastikan tiada dari segi on top of the kekerapan. Pasal it depends on the individual. Mungkin saya buang 2 kali sehari. Individual satu lagi buang sekali sehari. Sekali dalam 2 hari. Tetapi mereka sihat. Jadi kita tak perlu nak bimbangkan sangat. Ya? Tetapi kalau sekali dalam seminggu tu, itulah. Itu dah berlebih lah tu. Ya? So tadi kita pun dah bincangkan dari segi warna, kekerapan. Kita nak tengok juga bentuk-bentuknya macam mana. Okey, kalau kanak-kanak pun nak terderai nama sangat pun maksudnya teksturnya terlalu keras juga kan. Okey, jom kita tengok di sini jenis-jenis najis. Okey, jenis 1, jenis 2. Okey. Doktor kalau tengok yang ni, yang mana paling normal sebenarnya? Yang Bristol chart ni is a Bristol chart. Yang jenis 4 dengan jenis 5 ni is pretty much alright lah. Jenis 1 tu is yang kata tai kambing lah, macam tai kambing ya. Ini menunjukkan yang kanak-kanak tu ada sembelit atau orang dewasa tu pun sama juga ya. Okay. Kalau jenis 7 tu terlalu berair lah, bermaksudnya terlalu berair ya. Tetapi kita kena hati-hati pasal saya doktor kanak-kanak, so I'll revert back to kanak-kanak ya. Bila kanak-kanak ada sembelit kadang-kadang ya, a lot of mother kata dia buang air besar. Tetapi what you see is soiling. Soiling ni macam dalam dia punya underwear dia ke ada macam najis sedikit. Apa berlaku is like this. So just imagine kan how we have a cylinder impacted with stool. Penuh dengan najis ni. And then on top dia, pasal dah lama sangat, dia jadi lembut. And it trickles down. Okay. And it goes down to the NS. And kita nampak, ada najis tapi dia buang air besar. Tapi sebenarnya dia tak buang air besar. Cuma some of the stool comes out. Itu yang kita namakan dia soiling of the pants atau whatever it is. Ini tanda yang menunjukkan yang kanak-kanak tu sembelit. Kanak-kanak ni kan, atau banyak orang dewasa, ramai yang kita tak tahu macam pasal, especially teenager, mak takkan tanya dia buang air besar berapa kali, berapa banyak najis dia, macam mana bentuk dia ke. Mereka pun, and ramai di antara kita, bila kita buang air besar, kita tak tengok pun najis, kita flush terus kan. So, siapa yang kisah dia akan tengok lah. Siapa yang tahu lepas ni tengok. Jadi kebanyakan daripada kanak-kanak datang dengan masalah sakit perut. Sakit perut lah. Makan lepas makan sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Tetapi sakit perut dia tak spesifik. Selalunya bila kita tanya di mana sakit perut tu, di tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Itu kalian untuk mendapat masalah constipation pada kanak-kanak tu agak tinggi lah. Keselaluannya lah kalau saya datang kanak-kanak dekat klinik tu, ada sakit perut, mak dia kata dekat tengah-tengah ni sakit perut, and tanya najis tu semua tak berapa, kemungkinan besar itu masalah sembelit lah. Jadi ibu bapa pun kena ambil tahu juga, tanya juga kan tentang macam mana pembuangan air besar tu supaya jumpa doktor nanti boleh tahu apa masalahnya. Banyak lagi yang kita nak tanyakan selepas ini mengenai pemakanan yang betul untuk sistem pencernaan yang lebih sihat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sesuai dengan topik kita tentang pencernaan, kita dapat mendekati seorang individu bernama Hidayah yang pernah mengalami situasi sukar untuk membuang air besar, dan kabarnya telah pun berlaku dalam hidup beliau lebih kurang pada zaman sekolah lagi. Saya mula ada masalah ni dari zaman sekolah lagi, sebab bila ada masalah macam ni saya tak boleh nak buang air dalam tempoh mungkin 2-3 minggu, itu adalah normal, dan kadang-kadang sampai sebulan. Selagi tak bermula, selagi itulah
saya takkan rasa nak buang air untuk ke tandas. Perut ni tak boleh nak keluarkan najis yang ada. Betik orang kata bagus kan? Betik mungkin teh hijau. Tapi sama juga tak jalan. Pernah tak dapatkan rawatan doktor? Pernah. Saya pernah pergi satu rawatan ni di mana rawatan tu mereka masukkan satu kamera dekat dalam perut untuk cek apa masalah sebenarnya. Tapi melalui rawatan tu ada doktor katakan yang sebenarnya usus saya kecil. Doktor bagi kita satu ubat. Esoknya untuk dimasukkan kamera untuk keluarkan segala cecair ataupun apa-apa yang ada dekat dalam perut. Tapi bila doktor tu bagi pun sebenarnya tak keluar pun benda tu, tak jalan juga. Tapi bila doktor scan, dia dapati mungkin ada macam ketulan ataupun kumpulan najis dalam perut yang tak keluar lagi. Tapi kondisi kesihatan yang dikabarkan oleh doktor macam mana? Kesihatan lain tu macam tekanan darah rendah tu biasalah. Tetapi untuk perut ke apa, usus ke apa, tak ada masalah. Kecuali usus saya kecil. Ada tak dalam kalangan keluarga? Sebab kadang-kadang mungkin penyakit ni disebabkan genetik yang juga mempunyai masalah yang sama macam Hidayah. Makcik pun ada masalah yang sama. Ayah pun dululah ada masalah yang sama, tetapi tak adalah sampai macam keadaan macam saya yang terlampau lama. Walaupun tak buang besar, tapi bila sekali saya buang tu memang saya akan duduk dekat tandas lama. Ibarat macam saya salah makan ataupun keracunan makanan yang terlampau lama dekat dalam tandas untuk keluarkan semua dalam satu masa. Okey, itu di antara perkongsian daripada Hidayah yang mana ini merupakan satu situasi yang mungkin kita tak biasa dengar. Sebulan sekali kekerapannya. Tapi ini antara perkongsian yang dikongsikan. Mungkin banyak lagi yang boleh dikongsikan di studio. Kembali bersama dengan rakan pengacara di studio. Selamat kembali. Itu dia tadi perkongsian Nur Hidayah Hanafi kepada rakan pengacara kita, Anim Izzati, mengenai masalah sembelit yang dialaminya. Sebulan tanpa membuang air besar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tadi kita pun telah membincangkan tentang jenis-jenis najis, kekerapan, warna dan juga tekstur, beza antara normal yang bermasalah antara dewasa dan juga kanak-kanak. Dan tadi kita ada Dr. Azam, kita ada Ika Nabila dan kita juga ada pakar pemakanan iaitu Nur Hafizah Muhammad Sabri. Apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Okey, baik puan. Tadi pun kita bincang macam-macam, tapi kita nak tahu juga sebenarnya sistem pemakanan kita, rutin pemakanan kita juga memberi impak kepada kita punya sistem pencernaan. Boleh doktor jelaskan tentang betapa pentingnya pemakanan kita ni? Yes, memang most of the time 70% kita boleh katakan cases sembelit adalah disebabkan oleh pemakanan yang kurang tepat. Tapi ramai ingat it's just one thing, tapi it's a combination pelbagai benda sebenarnya. It can be number one, tak cukup minum air. This is common juga dekat dalam Malaysians. Tak capai 2 liter air and sebaiknya air kosong. Kalau pengambilan air manis yang banyak, walaupun ambil sampai 2 liter sehari, still boleh menyebabkan sembelit sebab dia tarik air keluar daripada badan. Yang kedua adalah pengambilan jenis serat. So ada 2 jenis serat. Number one, jenis serat larut air ataupun kita panggil soluble fiber. Ini adalah jenis serat yang melembutkan najis. So kalau anda ambil jenis yang lembutkan najis ni, serat yang jenis yang lembutkan najis, waktu tengah cerit dia tak akan berkesan. Kalau ambil jenis yang serat tidak larut air ataupun insoluble fiber, waktu sembelit ia akan membantu melawaskan. Lebih kurang macam tu. So, kena tahu apakah jenis fiber yang anda tak cukup sebenarnya dalam makanan. So, jenis yang... Bagaimana kita nak tahu tu? Yes. So, jenis yang soluble fiber ni selalunya datang daripada buah-buahan. Yang jenis yang tidak larut air, seperti namanya, kalau makan selalunya akan keluar balik. Dalam bentuk yang sama juga. Ini selalunya datang daripada sayur-sayuran hijau yang berdaun. Macam itulah kalau kita nak tahu ya. Tapi itu kalau untuk yang dewasa. Ika sendiri sebagai seorang ibu, macam mana Ika jaga pemakanan anak Ika Noah dan pastikan sistem pencernaan dia okey? Itulah nak cerita pun I tak ada experience Noah tak buang sampai few days. Tapi pernah waktu tu I tambah brown rice dalam diet dia buang lambat dari biasa. Selalunya every morning dia akan buang and then malam sebelum tidur dia selalu buang 2 atau 3 kali sehari. So waktu tu dia buang sekali je and then lambat.
I dah risau dah. I bawa pergi klinik macam biasa. Being a new mom. And doktor cakap it's normal. It's totally normal. Sebab I tambah brown rice je. Okey, Dr. Azam macam mana? Well, I mean, the thing is, kalau kita bercakap pasal sembelit ni juga kan, as much as it's about pemakanan dan semua ni, tapi kita kena hati-hati ya. Terdapat penyakit yang boleh menyebabkan sembelit ya. Seperti mana tadi yang kes tadi tu ya. Apa yang kita bimbangkan ya, apabila mereka tak dapat buang air besar terlalu lama, there is this thing called Hirschsprung disease. Okey, usus kita ni panjang ya, dia berlingkar-lingkar, tetapi di bahagian rektum ni kadang-kadang terdapat satu tempat yang sempit yang boleh menyebabkan macam congestion lah, macam dia tak boleh, najis tak boleh keluar. Terlalu padat. Just imagine silinder tu keluar, tiba-tiba kawasan ni sempit sedikit. So it's narrowed and therefore there's an obstruction. Najis tak boleh keluar. Ini dinamakan Hirschsprung disease. Jadi walaupun kita katakan sembelit ni disebabkan oleh pemakanan ataupun sekarang ni kita cakap pasal bakteria dalam usus, we call it probiotics, whatever it is. Tetapi bila benda ni berlaku dengan berulang-ulang and then agak serius, dan kita kena fikir masalah-masalah lain seperti penyakit pertama Hirschsprung disease atau kedua masalah hormon seperti hypothyroidism, di mana kita punya hormon kurang dan menyebabkan metabolism kita pun lambat dan menyebabkan kita dapat masalah constipation. So jadi kepada ibu bapa di sana ataupun mereka yang mendapat masalah sembelit ni, jika mereka benda ni berterusan atau kita cuba fiber dan cuba pemakanan, cuba probiotics, masa it's bagus untuk kita dapat evaluation yang tepat kenapa benda ni berlaku, seperti apa yang berlaku dengan puan tadi yang dibuat seminggu. Adakah seminggu tu tempoh yang minimum? Okey, dah seminggu tak buang yang besar, okey jumpa doktor. Ke 3 hari pun dah kira tak normal? Secara amnya mereka kata 3 kali dan seminggu tu is okey. Tetapi jika lama daripada tu, it's a bit sembelit lah. Ya? Jadi yang penting, yang mereka kata keterangkanlah. Tetapi juga terpulang pada tekstur, najis dia dan sebagainya. Ya? Okey, nampaknya kita ada soalan dari media sosial. Jom kita tengok siapa yang bertanya tu. Okey, hello doktor. Saya susah nak buang air besar. Kena minum minuman berkultur baru boleh membuang. Apa puncanya ya doktor? Okey, silakan Puan Fiza. I take first? You go for it. Alright. Okay, so ini berkaitan dengan probiotik actually. So mungkin pada asalnya dia punya gut environment tak optimum. Okey. Maknanya bila probiotik kita buang, dalam kita punya perut ni sebenarnya ada kedua-dua bakteria yang baik dan jahat, dan kadang-kadang ada waktunya di mana bakteria jahat melebihi bakteria yang baik. Apabila ambil probiotik, kononnya daripada minuman berkultur ataupun pil-pil ataupun powder probiotik, bila diambil terus boleh membuang. That means masa tu bakteria baik melebihi bakteria yang jahat. Tetapi probiotik ni juga dia hanya kita panggil short term sahaja. Waktu ambil boleh. Kita sebenarnya kena atasi long term punya problem, iaitu kenapa tak cukup bakteria baik dalam gut in the first place. Ini berkaitan dengan diet yang kaya ataupun ada prebiotik kat dalam makanan kepada bakteria yang baik. Kau macam mana nak tahu juga apa makanan yang elok untuk menggantikan minuman berkultur tu? Okey, sebenarnya berkultur tu ada probiotik. Kalau nak makanan yang sumber probiotik, lebih kepada makanan yang ada fermentasi. Seperti yogurt, cheese, tempe. Yes, tempe. Kalau kita Malaysia tempe. Itu bukan mitos sebenarnya. Yogurt pun memang bagus untuk. Yes. Kalau more localized, budu pun ada probiotik. Lepas ni kita makan nasi kerabu lah. Makanan yang fermented tu akan ada probiotik. But probiotik tu needs food juga. Itu yang datang prebiotik. Datang daripada sumber soluble fiber. Fiber yang mudah larut air, iaitu datang daripada buah-buahan. Okey, tapi yang tadi pun Ika ada kongsikan mengenai anak kan tentang Noah, tapi nak tahu juga Ika sendiri, adakah Ika cukup menjaga pemakanan, memang betul-betul ambil berat tentang sistem pencernaan diri sendiri? Yes, sebenarnya Ika memang macam tu. Macam tadi doktor dia cakap pasal budak waktu kita sekolah, kita kena membuang dulu. Yes, daripada zaman sekolah, sebelum pergi sekolah, sebelum naik kereta nak pergi sekolah, I memang kena membuang dulu. Sebelum pergi sekolah. Kalau tidak, waktu assembly tu I akan stres sebab I nak pergi toilet sangat-sangat. So, I memang macam tu. Jadi, bila dah ada anak ni, lagi jaga. And sampai sekarang pun, I akan make sure every day I akan buang.
Patutlah kalau kita tengok sihat tubuh badannya. tak ada Dan strain. sebenarnya macam tadi Puan Hafizah dan Dr. Azam ada juga cakap mengenai yogurt. Tempe sebenarnya antara makanan yang membantu sistem pencernaan kita untuk menjadi lebih sihat. Dan jom kita tengok sebenarnya ada mitos-mitos lain juga. Okey, kalau kita lihat itu antara petua-petuanya. Bersenam, minum air yang banyak, makan makanan yang berserat, sayur-sayur. Sejauh manakah kebenaran petua-petua itu? Oh, very betul lah. Pasal bersenam ni something that a lot of us don't actually emphasize. Bukan saja makan kan, bersenam pun perlu. Pada orang dewasa, kalau kita berlari atau kita bersenam, it increase the gut motility. Pergerakan usus tu pun akan lebih cepat dan kita akan membuang air dengan lebih lawas lah. Minuman, like saya terangkan, is important air. Tetapi penting untuk kanak-kanak kecil, seperti saya kata, kanak-kanak yang 6 bulan ke bawah, jangan bagi mereka air putih, bagi dia susu. Dan susu pun ada air dalam dia. Jangan bagi air putih. Dan tidur yang bagus pun saya tak berapa tahu kenapa tidur boleh menyebabkan mereka buang air besar. Tapi mungkin this is just the well-being of a person. Yang penting juga ialah this role of probiotics and prebiotics. It's something that yang kita kena faham. Remember, let me terangkan balik. Probiotics adalah bakteria yang bagus. Bakteria yang bagus. Apabila kita hadam, kita makan, dia akan memberikan efek yang bagus kepada kanak-kanak ataupun orang individu tersebut. Okay. And prebiotics adalah makanan untuk bakteria yang bagus ini, atau apabila kita makan tu bakteri bagus akan dapat di dalam usus kita. Tapi kalau kita tengok tadi pemakanan serat yang tinggi, sayur-sayuran yang tinggi, minum air yang cukup pun antara yang bagus untuk kita nak jaga sistem pencernaan. Macam mana tu Puan Hafizah? Yes. That one betul-betul 100%. Tak ada betul lah, betul tu. Yes, memang betul. Dia besides air ni, seperti mana yang doktor terangkan, probiotik is actually a very large issue. Sebenarnya isu ni ataupun topik ini masih lagi belum ada, kita kata, kajian yang betul-betul spesifik. Sebab ada berjuta-juta jenis bakteria dan daripada berjuta-juta tu hanya beberapa belas sahaja yang telah diklasifikasikan sebagai selamat dan memberi faedah kepada badan. So jenis probiotik yang anda ambil pun akan bagi kesan sama ada senang membuang ke, rasa selesa ke, dia akan memberi kesan juga. So bukan semua jenis probiotik dekat pasaran tu you ambil terus akan jadi lawas. It depends. Dia bergantung dekat jenis. Individu juga. Tak, jenis probiotik. Jenis probiotik. Lactobacillus ke, bifido ke. So sebenarnya banyak jenis. Yes, bukan semua adalah okey untuk melawaskan anda. Okey, kalau tadi pun kita tengok ada macam-macam petua. Tapi kalau Ika sendiri pernah tak dengar apa-apa petua kalau buat ini kita akan lebih mudah untuk membuang air besar ataupun sistem pencernaan jadi lagi okey. Apa antara petua-petua yang pernah Ika dengar? Okey, untuk baby ke untuk kita orang dewasa? Untuk dewasa sendiri. Okey, untuk orang dewasa I selalu dengar betik, makan betik. I tak tahu kenapa. Daripada kecil sampai besar, betik dan pisang. And waktu I tanya dekat social media, lah tanya, kenapa Noah tak buang air? Dah nak malam, dah tak buang air lagi. Dan cakap, cuba suap dia betik. Orang mesti reply macam tu juga kat I. Betul. Itu antara jawapan yang ni. Yes, betik. Yes, semuanya adalah pada asasnya iaitu pengambilan serat. Betik, prune, pisang, semua itu adalah sumber serat yang baik. Not only daripada segi serat yang soluble, serat yang larut air, tapi juga serat yang insoluble. So dua-dua serat ada dekat dalam tu. So that's why bila ambil, okey, boleh membuang. Ada faedah daripada dua-dua serat. Kalau ambil hanya sayur hijau sahaja, mungkin lagi tak membuang sangatlah. So kena keseimbangan. Kena ada keseimbangan. Kena dua jenis. Kalau kita tengok ini ada avocado dan macam-macam buah lagi. Avocado pun memang bagus juga untuk sistem pencernaan manusia. Dekat Malaysia ni bukan nak kata bagus ke tak bagus. Susah nak dapat. Kalau saya kata bagus, nanti semua orang akan serbu ke kedai nak cari avocado. Tapi susah nak cari avocado. So pergi kepada yang lokal. Macam yang tadi betik, pisang, kebikai. That one pun dah okey. Tak perlu nak cari avocado juga. Okey, macam-macam lagi yang ingin kami bincangkan. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Hello Doktor.
Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Mengalami sembelit ni bohonglah kalau saya kata saya tak pernah mengalami, tapi tidaklah kerap. Kalau sembelit tu pernah. Saya sendiri pun pernah alami benda tu. Regularly kalau buang air besar saya akan pergi dalam 2 atau 3 kali sehari. Yang paling bongsu adalah berumur 5 tahun dan juga kerap mengalami sembelit, dan cara dia paksa dia makan buah. Sekiranya berlaku sembelit, saya kebiasaannya saya akan ambil buah-buahan seperti pisang ataupun buah betik untuk membantu sistem pencernaan saya. Saya sapu minyak ke, makan pisang ke bagi dia senang sikit nak cerna kan. Saya akan mengambil keputusan untuk makan pisang ataupun minumkan air. So cara untuk kita nak atasi benda tu, kita kena minum air banyak-banyak. Kalau kita rasa nak membuang tu tak boleh tahan, kita kena terus pergi buang. Kembali lagi dalam Hello Doktor. Itu dia antara perkongsian tips dari orang awam dan harapnya dapat membantu anda sekeluarga. Dan kita pun telah berbincang dengan mendalam mengenai topik masalah pencernaan. Dan kita pun telah sampai ke segmen terakhir dan masih lagi bersama Nur Fiza, Dr. Azam dan juga Ika di studio. Baik, sebelum kita teruskan, sebenarnya ada soalan di media sosial. Okey, jom kita tengok. Ila Angah, adakah punca masalah sembelit memang berpunca daripada susu? Sebab anak saya umur 3 tahun 8 bulan mempunyai masalah sembelit. Sedangkan dia kurang minum susu dan lebih minum air masak. Makan pun seperti biasa. Okey. Dr. Azam, kalau kanak-kanak umur baru... Sebenarnya kan kita katakan sembelit ni is masalah pencernaan. So apabila terdapat masalah pencernaan, terdapat 2 perkara yang kita berlaku, sembelit ataupun cerit berit. Ya? Okey. Apa berlaku? Bila kita minum susu, dapat 2 komponen susu. Ialah pertama protein susu tersebut. Ya? Kedua ialah kandungan laktos dalam susu. Ya? Yang dia dengan lactose intolerance. Bila kita protein susu ni, terdapat satu entiti yang dinamakan cow's milk protein allergy. Ya? Di mana usus tu tidak dapat menyerap atau mencernakan protein susu lembu ni, menyebabkan inflamasi di bahagian usus tersebut. Ya? Jadi jika terdapat masalah dari segi bila susu tu, kandungan susu, protein susu menyebabkan inflamasi kepada usus tersebut, menyebabkan fungsi usus tu tak berjalan dengan bagus, ini boleh menyebabkan bermacam-macam presentation. Salah satunya ialah sembelit, ya. Kedua ialah gas, dapat sakit perut dan sebagainya. Yes. So this is kemungkinan apa yang boleh berlaku. Tetapi dalam keadaan puan tersebut terdapat banyak compounding factor. Pasal pertama, dia mungkin tak makan serat dengan banyak baby. Pasal dia minum air dengan susu, kemungkinan makanan dia tak berapa bagus. Ya. Jadi kalau makanan tu tak seimbang, benda ni akan berlaku, masalah akan berlaku. Kedua, ada tak probiotik di dalamnya. Pasal kalau saya tak minum susu, saya minum air banyak, di mana bakteri-bakteri bagus dalam usus akan bertambah. Ya? Bila bakteri bagus ni tak ada, jadi fungsi usus tu akan tidak berapa berfungsi dengan bagus dan ini boleh menyebabkan masalah sembelit. Jadi perkara ni is multifactorial. Bukan satu entiti sahaja tetapi banyak yang boleh menyebabkan masalah yang kita terangkan tadi itu. Kalau kita tengok Ila Angah pun dah cakap anak dia umur 3 tahun 8 bulan. Dan kan minum susu pun penting pada umur itu. Dan apa antara makanan yang boleh Ila Angah tu tadi sediakan untuk anak ni untuk membantu masalah sembelit tu? Semestinya susu memang sangat penting daripada 0 bulan sampailah dewasa sekarang. Cuma masyarakat Malaysia sekarang, bila anak-anak berhenti ambil susu ataupun berhenti ambil susu botol selalunya, mereka berhenti ambil susu dan ke arah malted drinks pula. And then bila dah sampai ke dewasa, dah start sakit
lutut lah, sakit tulang lah, baru nak start minum susu balik. Itu yang kita panggil boleh dapat temporary lactose intolerance, bila minum susu rasa macam tak selesa. Sebab tak biasa kan? Tak biasa kan. So selama-lamanya mak ayah sampai daripada kecil ke dewasa sepatutnya memang kena minum susu. Daripada mana? Up to the parents, up to the individual. Nak daripada susu tepung, susu ready to drink, that one is up to you. Walaupun yogurt pun boleh gantikan dengan susu kan. Kalau ada setengah orang dia tak tahan dengan susu tu. Maksudnya yogurt kita boleh gantikan dengan susu tu. Boleh. Dia inside the food pyramid Malaysia tu adalah 1 hingga 3 hidangan dairy ataupun dairy product. So kalau boleh dapat daripada dairy product yang lain, tak ada masalah. Walaupun keju. Ya, boleh. Dalam konteks tadi, memang seperti yang doktor kata, banyak sangat perkara yang kita perlu tanya lagi kepada ibunya. Macam mana diet anak? Adakah dia aktif? Contoh, kalau dia baru balik daripada taska, mungkin dia pergi ke taska, balik tak main kat luar. Balik terus tengok TV, tak ada aktiviti sangat. Pun boleh menyebabkan sukar untuk membuang. Dan saya perlu tanya juga kepada maknya, apa maksud anak susah membuang? Adakah dia tahi kambing macam tadi ke? Ataupun jarang ke, tapi sekali berak banyak ke? So kadang-kadang mak ayah sendiri perlu faham apakah istilah sembelit. Iaitu macam tahi kambing, jarang membuang, baru betul sembelit. Susah untuk teran pun antara tapi kalau susah teran, sekali berak banyak tak ada masalah. Okey. Tapi apa yang kita bimbang dengan sembelit ni, kadang-kadang dia menyebabkan kanak-kanak tu hilang appetite. Mereka tak nak makan. And then kenapa? Cuba kita fikirkan, kalau kita makan, perut kita jadi bloated. Dan kita nak makan lagi. Mereka tak akan makan lagi. Dan kebanyakan ibu bapa ni akan datang dengan masalah yang kanak-kanak dia tak ada appetite untuk makan. Tapi macam untuk kanak-kanak yang bayi boleh makan selepas 6 bulan ya? Selepas 6 bulan. Secara amnias selepas 6 bulan. Kalau Ika sendiri, apa yang diperkenalkan kepada anak makanan yang Ika buat untuk anak dari umur 6 bulan sampailah sekarang? Ika start dengan plain porridge. Very watery. Sebab awalnya dia memang fully breastfeed. Lepas tu ke porridge yang plain, and then I apply for this rule tu untuk check dia punya allergies and everything, and then lepas tu sayur, lepas tu hujung-hujung dah towards 7 bulan baru I masuk salmon. I buat macam tu. Is it okay, doktor? Okey. Memang ada tata cara pengenalan. Bukan bila start je winning diet semua boleh try. Tak boleh terkejut. Tak boleh terkejut. Memang babies ada tata cara pengenalan tekstur, tata cara pengenalan karbohidrat, tata cara pengenalan protein. Tak boleh, even though protein macam salmon, telur, ikan, ayam, bukannya pertama kali terus boleh bagi telur. Tak boleh. Bagi rasa dulu sikit. Tekstur juga ya? Bukan. Yang macam protein tu dia lebih kepada lagi senang untuk diserap dalam badan, lagi senang sebenarnya untuk alergi. So banding ayam, ikan, daging, seafood, telur, ayam, ikan, daging tu lebih kurang alergi ratio dia untuk banding dengan telur dengan seafood. Tu sebab tata cara pengenalan tu adalah berkala ataupun mengikut ni. Tak boleh main. The other thing that you is right is that you kena ada food diversity. This is important. Kena berbagaikan. Kalau katakan kita selalu bagi makanan yang sama kepada kanak-kanak tersebut, apa yang akan berlaku ialah kanak-kanak ni akan menjadi picky eaters. Maksudnya dia akan makan benda yang biasa saja. So, and bila berlaku benda tu, apa yang berlaku ialah ibu bapa pun takut dan dia akan bagi makan yang sama. So lama-lama kanak-kanak makan benda tu saja. This is something that you have to be careful. Itu yang I buat waktu yang brown rice tu. Doktor cakap, patut tak I stop? I tanya. Doktor kata tak payah. You just bagi je. You just bagi je apa yang rasa betul. I mean, you dah research, you bagi je. Kalau anak you tak okey, dia akan okey. Yes, betul. Nampaknya begitu rancak kita punya perbincangan pada petang ini. Dan sistem pencernaan sebab macam-macam sebenarnya pemakanan, gaya hidup. Dan Dr. Azam, secara ringkasnya kepada ibu bapa, kepada penonton Hello Doktor, kenapa pentingnya dari awal kita betul-betul ambil berat tentang sistem pencernaan ini seawal kanak-kanak? Pertama ialah sistem pencernaan penting untuk imun kanak-kanak tersebut. Kedua, untuk pembesaran kanak-kanak tersebut. Salah satu perkara yang saya nak terangkan ialah pentingnya kita faham yang bila kanak-kanak komplain mengatakan sakit perut, kita just don't ignore it lah. Kemungkinan besar
keselaluannya lebih kurang 70% daripada kanak-kanak ni mungkin akan mendapat masalah sembelit yang kita tak berapa pasti, kita tak berapa ketara sangatnya. So this is important. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Azhar, Puan Hafiza dan juga Ika kerana bersama Hello Doktor pada hari ini. Kita dah tahu macam-macam tentang punca dan cara mengatasinya. Terima kasih diucapkan kepada semuanya dan semoga apa yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan juga keluarga. Hello Doktor telah sampai ke penghujungnya dan pada minggu hadapan kesihatan gigi itulah topik yang akan dibincangkan. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 5.30 petang secara langsung eksklusif hanya di TV3. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan bye.